Dunia meratapi kegeruhan letupan yang berlaku di Beirut dan pastinya kita menantikan laporan penuh apakah sebenarnya yang berlaku, realitinya sama ada ia merupakan angkara daripada sikap manusia, kecuaian ataupun disebabkan apa juga masih kita nanti-nantikan dan kita mendoakan agar mereka yang telah pun ditimpa musibah itu kepada yang kehilangan khususnya diucapkan takziah, namun kepada mereka yang masih lagi cedera diharapkan akan segera sembuh dan kepada kaum keluarga yang juga terlibat mudah-mudahan akan segera sigap kembali bangkit dan banyak pengajaran yang boleh kita perhatikan daripada insiden yang ini dan menariknya kerana itulah merupakan hikmah daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini juga merupakan satu event ataupun acara yang menarik untuk dibicarakan kerana anda sedang menyaksikan Dialog Sejahtera di mana kita membicarakan tentang nilai-nilai sejahtera itu sebagai suatu inti dan model pembangunan dibawakan kepada anda oleh UIA menerusi Sejahtera Center, di mana UIA juga pada hari ini menganjurkan suatu acara yang mana turut menyentuh sebuah buku yang berkait tentang insiden seumpama yang berlaku di Beirut suatu ketika dahulu, iaitu berkait tentang pengeboman Hiroshima. Antara buku yang telah pun disentuh dalam acara pada hari ini adalah The Ashes of Hiroshima, merupakan terjemahan daripada Debu Hiroshima terbitan DBP, kini dibawakan semula oleh penerbit UIAM dan pastinya lebih menarik lagi kerana buku yang dibicarakan ini turut menyentuh sosok peribadi yang juga berkait, iaitu ayahanda kepada rektor sendiri yang menjadi tonggak mendukung dialog sejahtera selama ini yang menjadi tetamu sekali lagi pada malam ini. Tan Sri, terima kasih kerana sekali lagi kembali rektor UIA Tan Sri Profesor Emeritus Zulkifli Abdul Razak sangat sentimental saya kira apabila buku ini The Ashes of Hiroshima diterbitkan semula oleh UIA yang berkait tentang cerita ayahanda Tan Sri. Selepas 30 tahun lebih. Selepas 30 tahun ya. Semenjak 30 tahun daripada insiden. Daripada insiden 75 tahun. Okey, 75. Hari ini ulang tahun ke-75. Okey. Pengeboman Hiroshima. Ya. Tan Sri, acara pada hari ini mungkin kita mulakan di situ sedikit yang berkait tentang juga ada bicara buku dan juga buku ini. Boleh kita ceritakan sikit, kongsi sikit. Hari ini kita sebenarnya memang mengimbau balik apa yang berlaku 75 tahun. Masa 70 tahun dulu kita melancarkan satu lagi buku yang ini. Ya, itu masa tu kita lancarkan di UPSI, tempat arwah belajar, dan dikelolakan oleh USIM pada ketika itu. So setiap tahun kita akan mengenangkan kembali lah apa yang berlaku di Hiroshima. Kerana ini adalah satu sejarah yang sebenarnya saya katakan tadi yang tidak mahu kita ulangi. Dan kalau kita tidak imbau balik dan kita kenang balik apa yang berlaku, kemungkinan dalam dunia yang sedang berkemelut hari ini mungkin tercetus dalam bentuk yang lain. Beirut, bila saya tengok itu seolah-olah macam agaknya Beirut itu 1% daripada apa yang dialami oleh arwah bapa saya. Jadi perlu kita mensegerakan bagi generasi muda untuk mengenang semula apa itu bom dan beberapa lagi pengajaran yang boleh kita lihat. Dalam hari ini juga kita menyentuh balik tentang satu lagi buku yang kita panggil Sains untuk Manusia, kerana kita saya mempersoalkan apakah sains itu sudah bertindak sebagai satu neraca untuk mengimbangi pergolakan sains dan juga kemanusiaan itu sendiri. Ataupun adakah sains itu sebagai satu pendorong yang tidak memedulikan nilai-nilai kemanusiaan, nyawa dan sebagainya, sehingga tercetusnya bom atom ini. So bila kita lihat balik semula, ternyata ada kelompangan di situ. Nilai sains itu tidak dibawa masuk ke dalam perhitungan untuk menjaga kebajikan manusia sejagat. Jadi acara pada hari ini turut menyentuh falsafah yang berlatar belakangkan kepada penerbitan buku-buku ini. Tan Sri, untuk kita bincang secara lebih lanjut, elok kita menyingkap sinopsisnya dan sudah pun ada bingkisan yang sedia diterbitkan oleh USIM sebelum ini, ihsan daripada YouTube. Jadi kita akan kongsi dahulu bingkisan ini sebelum kita meneruskan buat bicara.
Ya, bingkisan itu tadi merupakan sinopsis visual kepada semangat yang diterapkan menerusi penerbitan buku ini yang dibicarakan pada hari ini. Segugusan buku, fokusnya terlebih dahulu adalah The Ashes of Hiroshima, merupakan terjemahan daripada naskah asal diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, menceritakan tentang apa yang digambarkan di dalam sinopsis visual itu tadi, Cikgu Razak, dan berkait juga dengan semangat di dalam penerbitan Dialog Sejahtera ini adalah di mana temanya kita pada malam ini membina kota sejahtera di atas debu Hiroshima, dan sosok yang dibicarakan iaitu Cikgu Razak itu, Razak Sensei itu sendiri merupakan ayahanda kepada Rektor Tan Sri Zul sendiri. Jadi menariknya untuk kita membicarakan hari ini berkait juga dengan falsafah sebuah lagi buku yang turut dibicarakan, Sains untuk Manusia, melihat kepada kesejahteraan yang dibina di atas runtuhan dan puing-puing peperangan disebabkan oleh kejelekan sikap manusia. Tan Sri, terlebih dahulu sedikit sinopsis tentang almarhum ayahandanya. Boleh tiba di sana dan juga berada sewaktu mana Hiroshima itu dibom. Ya, dia alhamdulillah dipilih oleh kerajaan Jepun pada ketika itu, masa di Melaya, untuk menyambung pelajarannya dalam bidang pendidikan. Sebab itu dia ditempatkan di Hiroshima kerana Hiroshima terkenal pada ketika itu dalam bidang-bidang pendidikan. Rakan-rakan lain seperti almarhum Yusuf Abdul Kadir, dia dihantar ke Tokyo. Jadi setiap orang dihantar kepada universiti-universiti yang terkenal dalam bidang masing-masing. Tapi kebetulan memang rezeki dia agaknya di Hiroshima itu kesudahannya menjadi sasaran. Umur lingkungan 19 tahun pergi ke sana dan menghadapi hidup baru, tapi telah dididik di Melaya pada ketika itu, bagaimana untuk bertutur dalam bahasa Jepun, budaya Jepun dan sebagainya. Saya rasa ini satu perancangan Jepun. Kalau mereka memerintah di sini, inilah agaknya orang-orang yang mungkin membantu untuk menggerakkan pendidikan dalam hal ini. So tiap 6 Ogos kami akan dikumpulkan dan dia akan mencerita balik apa yang berlaku di Jepun, dengan hasrat dan juga tujuan untuk mendidik kami dari segi apa itu peperangan, apa itu keganasan, apa itu peraduan di antara dua kuasa, ya, yang kesudahannya tidak menguntungkan sesiapa pun. Jadi kita, masa saya ingat umur 10 tahun, dalam umur 10 tahun memang kita selalunya hendak menjadi hero. Ya, tentang cowboy, menembak Red Indian, ini semua adalah kebiasaan anak-anak muda untuk menunjukkan kelakiannya mereka. Ini semua bapa saya kata bukan cara yang sebenarnya untuk menunjukkan wajah ataupun watak seorang manusia yang boleh mendamaikan dunia dan sebagainya. So awal-awal lagi ini telah ditanam kepada kami, dan tiap-tiap tahun 6 Ogos diulangi mesej yang sama, sehingga kan dia menjadi seolah-olah sebati dalam cara kehidupan kami. Dan cara dia mendidik saya, sekurang-kurangnya, yang lain saya tidak berapa pasti, tidak pernah marah sehingga memukul. Ini tidak berlaku pada saya lah, seingat saya. Kalau nak dipukul pun, masa saya katakan, dia akan subcontract kepada mak saya. Mak saya tukang pukul, tapi dia tidak, kerana dia tidak percaya bahawa cara begitu adalah cara untuk mendidik. Hasil daripada pengalamannya yang di Jepun ini, yang boleh memusnahkan satu negara yang pada ketika itu sudah tetap membangun dalam bidang masing-masing. Saya nyatakan tadi, Tan Sri, tema kita pada malam ni adalah soal bagaimana kota sejahtera dapat dibangunkan di bawah runtuhan dan juga debu Hiroshima itu. Kerana bersekali kita bicarakan juga adalah buku yang ditulis oleh Tan Sri sendiri, iaitu Sains untuk Manusia. Dan kita lihat bagaimana suatu ketika Hiroshima itu bandar yang begitu pesat, runtuh, yang tinggal cuma puing-puing, dan kini ia kembali subur sebagai sebuah metropolitan yang subur. Runtuh kerana sains, dibangunkan juga kerana teknologi. Bagaimana boleh kita adunkan ini apabila kita menyatakan kesejahteraan mula disuntik semula dalam. Ini soalnya bila saya nanti belajar, bila saya masuk
bidang sains di Kolej Melayu pada ketika itu. Tingkatan 4 kita mula belajar tentang watak-watak sains dan antaranya adalah paper orang macam Einstein, Oppenheimer. Ini adalah nama-nama yang mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan pembinaan perekaan bom atom ini. Einstein misalnya, kita kenal dia sebagai seorang genius pada abad yang lalu, dan semua ini menjadi hero kepada kita lah, bagaimana saintis yang sebaik-baiknya adalah Einstein. Tapi bila saya faham tentang ini, saya juga mendapat satu watak Einstein ini. Dialah orang yang pertama menulis surat kepada Presiden Amerika pada ketika itu, mengatakan bahawa kemungkinan kita boleh membuat satu bom. Dan pada tahun awal 1940-an mengadakan satu projek dipanggil The Manhattan Project. Secara sulit mereka mereka satu bom dengan rakan-rakannya, dan bom ini diuji di satu padang padang pasir di Nevada, tak salah saya, dan terbukti bom ini boleh diletuskan. Oleh kerana agaknya adunan politik di antara kuasa-kuasa besar, ini menjadi salah satu daripada sumber untuk mengalahkan kuasa-kuasa besar dan dimangsakannya kepada Jepun. Itu pertama. Dan bila kita baca balik sejarah Einstein ini, sewaktu dia sebelum meninggal, dia merasakan kekesalannya. Menulis surat kepada Presiden sehingga kan boleh mencetuskan satu bom yang pertama kali yang tidak pernah dilakukan sama sekali. Ceritanya begini, kalau macam arwah bapa saya bercerita, kalau dia belajar di universiti itu akan ada terdengar siren, maknanya kapal terbang datang melintas, dan mereka akan lari berlindung di bawah shelter ataupun perlindungan bom itu, dan bom akan dilepaskan, dan bom itu bila dia jatuh, dia akan jatuh macam bom biasa, dan merosakkan kawasan tertentu. Lepas tu bila kapal terbang tu dah beransur, satu lagi siren dan mereka keluar dan terus belajar balik. Itu dia kata rutin, almost tiap-tiap hari. Jadi tak ada satu kejutan. Pada 6 Ogos ini berlaku sedemikian. Tapi masuk, lepas tu bila siren yang kedua, mereka keluar, masa itulah rupanya bom itu yang dilepaskan pada ketika itu, dia tidak jatuh terus. Dia pakai parachute dan perlahan-lahan. Dan dia meletup di angkasa. Jadi radiusnya itu adalah luas. Sebab itu 70,000 pada ketika itu serta-merta meninggal dunia dan tempat-tempatnya semua habis. Kebetulan arwah terlindung oleh satu bangunan lain, dan dia tidak mengalami kecederaan yang parah. So ini bagi saya lagi sekali menampakkan kalau kita bercakap tentang inovasi. Ini satu inovasi. Kalau dulu bom dilepaskan dan meletup, ini bom ni sangkut di awang-awangan dan meletup untuk membunuh seramai orang yang mungkin. Jadi soal-soal sebagai seorang ahli sains, maknanya di mana nilainya? Nilai sains itu adakah merosakkan ataupun membangunkan. Dan dalam ini juga saya terkenang, bapa saya mengatakan bila orang Jepun sudah kalah, dia berkata kepada arwah, kata lihat dalam masa 20 tahun lagi Jepun akan bangkit. Dan sudah tentu dalam tahun 60-an kita lihat Jepun sudah mula bangkit sebagai satu kuasa teknologi dan menggunakan teknologi yang sama untuk kebaikan. Ini dua soal. Jadi soal yang kita bangkitkan, di manakah nilai dalam kita mencari ilmu, membangunkan, di manakah nilai? Nilai itu boleh menjadi nilai yang membina ataupun nilai yang merosakkan. Buku saya bercerita tentang itu dalam konteks 4IR ni. Kita bercakap tentang 4IR, revolusi industri yang keempat ini, tapi di manakah keseimbangannya, sama ada 4IR ini akan membina ataupun merosakkan. Yang kita dengar cerita semuanya akan membina, tapi kita tidak mengkaji sebaliknya. Kajian saya sebaliknya cukup menggerunkan. 4IR ini kalau kita tidak tangani betul, satu menjadi ancaman bukan saja kepada sesebuah negara, kepada seluruh dunia.
Bila sampai ketika itu mungkin sudah terlewat. Jadi kita sebagai ahli sains mesti menjalankan kewajipan itu, memberi maklumat sebanyak yang mungkin, khususnya dalam negara yang tidak begitu peka dengan sains. Bagaimana kita mendidik orang membuat keputusan, membuat dasar-dasar yang tertentu supaya keseimbangan itu wujud dan kita tidak kerugian kesudahannya. Itu yang menariknya bila asalnya kita bercakap tentang keruntuhan Hiroshima. Asbabnya adalah dari segi pencapaian inovasi yang memberikan kesan yang begitu geruh, dan kemudiannya inovasi dan teknologi juga yang dimanfaatkan untuk membangunkan kembali. Berarti teknologi dan inovasi itu ada dua sisi. Tan Sri bercakap dalam buku ini, salah satu buku yang juga ditangani pada hari ini dalam acara di UIA. Babnya adalah berkait tentang pendidikan sains. Dan menyusul selepas itu pula adalah tentang ahli sains dan masyarakat. Itu dua strata pada hemat saya yang berbeza, kerana kita harus bermula dengan pendidikan dahulu dan kita banyak mengkritik soal pendekatan pendidikan masa kini. Bahkan kita juga banyak melihat saintis yang pendekatan sainsnya agnostik misalnya, bahawa kebenaran itu bukan absolut tapi sangat relatif sifat dia. Berarti kengerian yang berlaku di Hiroshima tu hingga ke hari ini sebenarnya hakikatnya belum dibereskan. Belum. Kerana kefahaman sains itu masih dalam konteks yang Syed katakan tadi. Sebab itu kita di UIA mesti mendalami. Sebab itu bila kita bercakap tentang ilmu kewujudan ataupun ilmu wahyu dengan sains itu, dia memberi lagi satu susuk yang lain. Kebenaran ataupun hakikat. Ilmu itu untuk apa? Di sini menariknya di UIA ini kita bercakap tentang rahmatan lil alamin misalnya. Ini persoalan yang tidak dibangkitkan dalam hujah-hujah sains. Malah sains yang saya sendiri alami adalah apa yang saya panggil sebagai utilitarian science. Sains yang digunakan untuk soal-soal pemasaran. Tidak langsung tercita tentang kebaikan secara mutlak untuk manusia. Misalnya kalau kita bercakap tentang teknologi lah sekarang ini teknologi ini sudahkah kita kaji sedalam-dalamnya? Kalau kita tangani betul, kita lihat sekarang ni dia menjadi pencemaran. Pencemaran alam ini bagi saya berasal 300 tahun yang lalu. Apabila kita ada industri revolusi yang pertama, yang kita mula mengeluarkan pencemaran melalui kereta api dan sebagainya, dan kekal sampai sekarang ini. 300 tahun kita tidak boleh menyelesaikannya. Kita sekarang ini menghadapi satu masalah yang lain, kita panggil sebagai climate change ataupun perubahan cuaca, iklim dan sebagainya. So kita membuat satu inovasi ataupun ciptaan yang tidak berkesudahan. Dia menyelesaikan masalah segelintir, tapi dia mempunyai masalah yang cukup besar untuk sekian sejagat. Yang kaya mungkin segelintir, tapi yang mengalami keseluruhan keseluruh masyarakat, khususnya masyarakat marhain, orang-orang miskin yang tidak ada lagi tempat untuk mereka bergantung. Ini persoalan yang tidak timbul dalam sains. Mereka bercakap tentang sains dan teknologi, tapi di mana kesudahannya? Tambah pula sekarang ini kita bercakap tentang sains dan teknologi dalam bentuk STEM. Sains, teknologi, engineering, matematik. Kemanusiaan di mana? Nilai-nilainya di mana? Ini tidak langsung dibincangkan, sehingga kan sekarang ini kita melihatkan sains itu seolah-olah memang terpaksa dilakukan untuk pembangunan ekonomi, bukan pembangunan manusia. Satu benda yang berbeza. Salah satu bab yang Tan Sri tuliskan di sini adalah tentang saintis dan masyarakat. Apakah sudah ada penzahirannya yang mana saintis menyedari hakikat yang Tan Sri sebutkan sebagai salah seorang saintis? Belum ada kesedaran tidak itu. Ada. Bolehkah distrukturkan tindakannya supaya mereka dapat menyalurkan humanitarian, sisi manusiawi sains itu? Sebab itu kalau dalam bila kita bercakap tentang STEM tu, bagi kami di sini kita bercakap tentang stream. Maksudnya kita bercakap tentang sains, teknologi, R itu religion. E itu ethics, A itu arts. Dan M itu management. Jadi sains itu dia tidak hanya satu saja, dia bergabung dengan ilmu-ilmu yang lain. Dan ilmu itu boleh mendatangkan keseimbangan. Di mana kita nak bawa sains. Jadi soalnya kalau kita nak bawa bom, nanti dari segi etikanya kita bertanya. Etikanya bagaimana? Dari segi agamanya bagaimana? Ini persoalan-persoalan yang kita boleh bicarakan kalau kita ada disiplin yang pelbagai, berbeza dengan hanya satu saja disiplin sains dan teknologi. Tan Sri, saya cuba membincangkan ini juga dalam konteks convention.
kerana kita bertolak perbincangan ini asasnya tentang bagaimana pengeboman Hiroshima itu. Dan kita lihat banyak perjanjian-perjanjian yang cuba untuk mewujudkan convention agar tidak wujud kemusnahan yang total. Itu dalam konteks peperangan. Tetapi kita mengetahui bahawa hari ini dengan sebab oleh teknologi ini, peperangan itu wujud penzahirannya dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Saya pernah dengar Tan Sri menghujahkan tentang singularity teknologi yang bakal dikecapi menjelang 2045. Yang buat masa ini, kalau kita mengatakan sains itu masih sifatnya dualisme, masih lagi paralel, ada buruk, ada baiknya, kelihatannya pecutan terhadap singularity itu lebih laju daripada perbincangan tentang etika dan moral. Di mana conventionnya untuk kita menyepadukan selain daripada slogan-sloganan yang sekadar menyebut stream ini? Conventionnya di mana kalau boleh kita sepadukan? Saya rasa tidak ada conventionnya. Conventionnya adalah convention yang dibuat oleh manusia yang ingin menghasilkan sesuatu. Ambil contoh sajalah. Kalau kita ambil the 4IR tadi tu ya. Yang menarik bagi saya 4IR itu mula diwar-warkan kepada dunia melalui World Economic Forum di Davos ya pada 2016. Betul. Ya. Kemudian Malaysia terus mengambilnya, mendokongnya dan kita pada ketika itu disuruh buat kurikulum 4.0 dan sebagainya ya. Ini satu gerakan yang cukup besar untuk membangunkan ekonomi dan sebagainya, segala hujah diberi. Tapi 2016 juga di New York, bangsa-bangsa bersatu mengwar-warkan Sustainable Development. SDG. Itu convention juga. Itu convention juga. Ya. Tapi convention itu tidak diterima dan tidak langsung dibicarakan. Menteri pada ketika itu tidak langsung tahu tentang SDG ini. Ya. Jadi kita lihat convention yang dikatakan sebagai 4IR itu, dia seolah-olah menjadi satu desakan bagi kita kerana dianya digerakkan oleh para industrialis, para ekonomi yang akan menjanjikan pelaburan beratus juta misalnya di tempat-tempat yang tertentu. Sedangkan SDG ini dia tidak menjanjikan sedemikian kerana dia nak mengubah sikap manusia melalui pendidikan. Jadi kita lihat berat sebelahnya kerana kita tidak faham kesudahannya apa ini dua convention yang dikatakan SDG dengan 4IR. Dan sekarang ini insya-Allah saya rasa dalam sebulan dua lagi kita akan melancarkan satu plan 4IR negara dan saya menyoalkan sama ada ini adalah untuk kebaikan ataupun keburukan untuk jangka masa yang panjang. Mungkin saya tidak ada lagi. Mungkin saya tidak ada lagi. Anak cucu kita nanti akan melihat kalau ada singularity ini berlaku. Posthumannya ada, transhumannya ada. Mereka akan menghadapi satu lagi cabaran yang kita tidak menyediakan mereka untuk menangani cabaran sedemikian. Tan Sri mengingatkan saya apabila kita menyatakan concern, keprihatinan kita tentang keseimbangan nilai dan juga teknologi ini berkait tentang pengeboman di Hiroshima dibawa ke hadapan kerana dialog kepada 4IR ini, iaitu Klaus Schwab sendiri bila ditemu bual, beliau menyatakan bahawa cabaran sebenar 4IR ini adalah kerana institusi pendidikan kita terpasak di dalam kerangka pendidikan kurun ke-19. Betul. Dan kalau itu realitinya, dalam kita mengharap institusi pendidikan ni, khususnya IPT, menjadi epitomi, menjadi rujukan, menjadi kompas yang benar kepada nilai, sendiri sudah kerangka yang ada itu dianggap oleh pemuka ilmu 4IR ini sebagai sudah obsolete. Betul. Seolah-olah macam kita tidak ada tapak untuk kita memulakan langkah kita, Tan Sri. Di mana harus kita berpijak sekarang ni? Alhamdulillah, sebab itu kita sekarang ini mewar-warkan di RCE ni, Regional Centers of Expertise for Sustainable Development. Ya. Kerangka itu datangnya pada tahun 2005. Apabila kita menceritakan tentang kemelut yang dilalui pada ketika itu, termasuk pencemaran dan sebagainya, kita bertanya sama ada struktur pendidikan yang ada, yang dikatakan abad ke-19 ini mampu menangani satu lagi jaluran pemikiran tentang pembangunan lestari. Ternyata ramai-ramai mengatakan tidak. Oleh itu, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mencari satu struktur yang lain. Tapi untuk merobohkan struktur yang ada, pada ketika itu agaknya terlampau awal kerana kita belum melihat apakah struktur yang baru ini boleh mampu menggantikannya. Sebab itu dalam 10 tahun yang ada ini, kita membangunkan lebih banyak Regional Centers of Expertise ini dengan harapan dia boleh mengganti
struktur yang ada. Dengan secara perlahan-lahan beransur-ansur memasukkan misalnya bidang-bidang ilmu yang lebih peka kepada kemanusiaan dan juga masa hadapan. Ya, dengan tidak menidakkan sains, tapi sains yang kita ambil yang mempunyai nilai dan keseimbangan yang boleh membantu kita dalam perubahan itu. Sebab itu RCE di IUM ini menjadi satu perubahan yang besar bagi kita. Kerana dalam bentuk Islam yang kita bercerita sekarang ini memang mirip dengan jalur pemikiran RC ini. Bagaimana kesudahannya kita boleh tukar transformasi yang kita akan jangkakan. Dan alhamdulillah bila kita menang Green Gown baru-baru ini menampakkan bahawa jalur pemikiran kita itu sudah mengarah kepada jalan yang sama. Soalnya bagaimana kita nak membinanya untuk sebagai satu struktur gantian dalam mungkin 10 tahun ataupun kerangka sedemikian. Tan Sri, kritik kita sentiasa membawa dialog sejahtera ini bercakap soal nilai dan kritik kepada mereka yang menjadi pendokong ataupun pro kepada pembangunan teknologi ini yang sebahagiannya menganggap ia bebas nilai. Sentiasa saja bersifat pragmatik, mengatakan bahawa dengan sains ini boleh diukur dengan nilai dan angka, boleh ada timbangannya, tetapi elemen-elemen sains sosial ini seringkali saja sifatnya sangat subjektif dan untuk kita bergerak ke depan, sesuatu yang tidak boleh diukur itu tidak boleh diyakini kemajuannya. Jadi ada yang menganggap bahawa polemik kita yang cuba kita ketengahkan dalam dialog sejahtera ini sebagai sesuatu yang sifatnya sangat subjektif, tidak berpasak kepada ukuran-ukuran yang pragmatik dan tidak pro kepada pembangunan. Itu kritiknya. Itu saya rasa satu alasan yang cukup nipis lah bagi saya. Kalau kita mengambil saja bom atom ini, kalau boleh diukur, orang sains sendiri tidak tahu apakah kesan yang berlaku apabila bom ini sehingga kan pemandu kapal terbang tu mengatakan sendiri, oh my God, what I've done. Sepatutnya dengan pemikiran itu dia boleh kata, oh, kalau saya tampakkan bom ini 3 orang akan mati, 5 orang begini. Mereka sendiri tidak tahu ukur. Hanya mereka mencetuskan, kemudian merasakan bahawa sekarang ini masalah bom atom ini masih berlaku. Orang masih meninggal dunia. Ya, just soal pengukuran ini sebagai satu alasan saja. Dalam skala makmal mungkin boleh dilakukan. Tapi apabila dah keluar dalam dunia sejagat, kita tidak boleh. Vaksin ini nanti satu lagi contoh yang cukup menarik, vaksin coronavirus ini sama ada dia boleh menangani ataupun tidak, ini soal orang saintis sendiri tidak tahu. Jadi hujah yang mengatakan boleh ukur tak boleh ukur ini adalah hujah industri yang diambil oleh sains untuk mempertahankan dirinya. Dan kita sebagai manusia dalam kehidupan seharian pun kita tidak boleh ukur esok apa berlaku, tapi kita masih menjalankan hidup dengan cara keseimbangan tadi. So, keseimbangan ini menjadi satu neraca yang penting, sebab itu kesejahteraan ini menjadi satu tapak untuk kita bergerak di mana keseimbangannya untuk kita mewujudkan kesejahteraan untuk masa hadapan. Menariknya, setiap kali saya menemu bual Tan Sri tanpa ada perancangan awal apa kerangka perbincangannya, dia seperti sebuah papan cerita yang sudah terbina dari awal. Dia punya storyboard tu macam kerana kita di penghujung ini kita kembali kepada melihat realiti pembangunan Hiroshima itu dengan tema yang kita bawakan malam ini, iaitu kota sejahtera atas debu Hiroshima. Kita sebut di awal tadi, tetapi di penghujungnya seperti kita ingin landing, menutup dengan itu juga. Kerana ia hancur disebabkan oleh teknologi, tetapi dalam tempoh 20 tahun, teknologi juga yang membawa semula kesejahteraan kepada bandar itu, dan teknologi itu membawa kepada elemen-elemen yang positif pula, membantu kemanusiaan. Dan kini kita lihat Hiroshima bangun seperti bukan sebuah kesan tapak puing atom. Pada hemat saya, mereka boleh bangun dengan begitu cepat disebabkan oleh satu elemen yang juga bukan semata-mata sains yang pragmatik itu, iaitu mereka punya social capital. Betul. Kerana 20 tahun untuk mencapai kemajuan secepat itu, sebesar itu, kita telah merdeka 63 tahun, tapi kita tidak semaju mereka. Jadi social capital itu bagaimana Tan Sri menghujahkannya dalam kerangka sejahtera ini? Ini balik kepada pesanan arwah bapa saya. Dalam kerangka dia ke Hiroshima, walaupun mengalami penderitaan yang begitu, kalau diceritakan penderitaannya agaknya begitu mendalam, tapi dia langsung tidak ada satu rasa dendam kepada orang Jepun, malah melihat
Jepun, kalau nak dendam pun mengapa Jepun, mungkin Amerika yang ni ya, dia melihat bahawa Jepun itu mempunyai social capital yang dikatakan oleh Said tadi. Yang itu menjadi salah satu daripada sifat dan nilai yang dipegangnya. Pertama, bagi dia kata jangan kita mengkhianati. Maknanya ilmu jangan dikhianati. Okay. Ya. Kalau kita nak bekerja, kita buat bekerja sebaik yang mungkin, seikhlas yang mungkin, setulus yang mungkin. Dan jangan pula kita cuba mendapatkan ataupun meraih laba daripadanya. Maksudnya orang yang berilmu ini, dia menjalankan ilmu itu secara jujur. Tidak mahu disogok dengan ini. Kerana itu yang menjadikan soal-soal ilmu itu pincang. Orang cari ilmu itu kerana kepentingan diri mereka dan sebagainya. Jadi kita lari daripada landasan apa ilmu itu patut dilakukan untuk kebaikan manusia. Itu pesanan yang pertama bagi dia. Jalankan kerja selurus, seikhlas yang mungkin. Jangan meraih keuntungan kerana kita mempunyai satu amanah yang kita pegang. Kedua, dia mengatakan bahawa ilmu ini untuk membina orang yang tidak ada. Maknanya tumpukan ilmu ini kepada orang yang miskin. Orang yang tidak berdaya. Kerana mereka nanti akan menggunakan ilmu itu untuk mencetuskan ilham baru bagi keluar kepada kemelut hidup mereka. Ya. Ini adalah pegangan-pegangan yang sekarang ini menjadi salah satu daripada prinsip yang saya peganglah. Supaya kesudahannya social capital yang dikatakan oleh saya itu menjadi salah satu daripada pelaburan daripada kita membina satu tamadun bergantung kepada apa yang kita nilaikan dalam konteks. Ini tidak berlaku kepada Malaysia kerana kita tidak memikirkan hal ini sedalam yang mungkin. Pendidikan kita begitu cetek, sekadarkan mendapat kerja, mendapat gaji, mendapat lumayan yang lebih kurang situ sudah kiranya berjaya bagi kita. Sedangkan orang Jepun itu dia mempunyai satu lagi prinsip yang agak berbeza untuk mendalami dan menentukan bahawa masyarakat mereka kekal dalam nilai yang dipegang oleh Jepun. Sebab tu budaya Jepun tidak hilang dalam perkembangan teknologinya. Malah budaya itu menjadi salah satu daripada motivasi untuk membangunkan inovasi-inovasi yang baru. Yang kalau kita masuk Daiso sajalah, segala benda yang kita tak terfikir ada di situ untuk mereka menyelesaikan dan memudahkan kehidupan kita. Dengan harga yang sangat berpatutan. Itu tempat yang saya minat untuk kunjungi itu. Sebab masuk Daiso kita rasa macam berfikir. Betul. Tan Sri, saya menyentuh soal social capital ini kerana ada sedikit anekdot yang ingin saya kongsikan. Tahun 94 sewaktu berada di sana, saya ditemu bual oleh TV Jepun sebagai wakil antara belia Malaysia yang hadir. Saya ditanya dengan satu soalan. Dia kata, apakah rakyat Malaysia tidak marah dengan penjajahan dan kekejaman Jepun sewaktu mereka menceroboh dahulu? Sebagai wakil pimpinan belia ketika itu, saya agak tergamam sebab saya tidak menjangkakan soalan itu akan ditanya. Kelihatannya seperti kita ini tercabut daripada akar sejarah. Tak ada rasa sentimen itu. Kerana kita dididik oleh pemimpin negara ketika itu agar memandang ke timur. Look East policy. Jadi kita tidak terasuh untuk berfikir bahawa mereka ini sebenarnya dulu penjajah kita. Saya timbulkan ini kerana saya lihat nilai yang berbeza. Kita mula membandingkan social capital di dalam pencapaian sains, teknologi dan kemanusiaan. Jepun, mereka bukanlah, pada hemat saya, mungkin saya salah, Tan Sri boleh betulkan, bukanlah masyarakat yang religius. Mereka tidak tekal memegang mana-mana agama. Mereka boleh saja berpindah daripada satu ritual kepada satu ritual. Tetapi mereka maju dalam konteks teknologi. Dalam keadaan kita, Malaysia, yang mana Islam agama rasmi, yang kita bercakap soal nilai sini sana, kiri kanan depan belakang semua nilai. Tetapi kita tidak punya semangat seperti mereka. Sekali Meiji Restoration itu bercakap soal transformasi, mereka betul-betul transform. Dan 20 tahun terus maju. Kita bersilih ganti Perdana Menteri menyebut tema reformasi, transformasi, macam-macam slogan, tetapi kita masih di takuk yang sama. Ini satu realiti yang saya cuba cari jawapannya, dan ramai ilmuwan yang saya tanyakan tanpa ada inti religius yang kuat, tetapi mereka sangat spiritual. Sedangkan kita buka aja mata sudah dikumandangkan azan, membaca Quran segala macam, nilai itu tidak sampai. Penghayatan, semangat pengorbanannya itu tidak ada harakiri di dalam mencari kemajuan di Malaysia.
Saya tak faham ini Tan Sri. Saya masih mencari jawapannya. Apa pandangan Tan Sri dalam hal ini? Saya dalam bab ini yang saya jelas daripada arwah bapa saya soal maruah. Maruah itu bagi dia adalah segala-galanya. Biar kita miskin tapi kita bermaruah. Biar kita lakukan sesuatu, maruah itu tidak boleh dipergadaikan. Ini orang Jepun. Okay. Sebab itu kalau dia korupsi pun, setakat RM2 ataupun 200 yen, mereka letak jawatan. Kerana maruah dia sudah tercabar. Ya. Kalau lebih tinggi, harakiri, bunuh diri terus. Dan bunuh diri itu bagi dia satu penebusan maruah dia. Supaya dia balik ke mana tak kira lah. Tapi dia balik dengan bermaruah. Kita maruah ni tidak ada lagi dah. Ya. Kita sanggup membuat segala benda asalkan mendapat hiburan ataupun populariti ataupun pemegang kuasa dengan memegadaikan maruah itu, sehingga kan orang tidak lagi menghormati kita kerana kita sebagai seorang tidak bermaruah. Ini soal yang cukup dalam pengertiannya, di mana kita letak maruah itu. Ya. Soal maruah ini saya rasa sudah sampai masanya kita mengembalikannya balik. Bahawa orang Melayu untuk memahami maruah, Syed, mesti memahami sejarah. Okay. Kalau tidak faham sejarah dan nilai-nilai sejarah, kita seolah-olah macam orang stateless saja. Ya. Dan sebab itu kita di sini juga merasakan bahawa soal sejarah Islam, sejarah Melayu ini perlu ditangani. Kita tidak tahu. Sejarah mereka cukup ampuh tentang apa itu sejarah. Tokugawa-nya dan sebagainya, mereka tahu ini. Mengapa ini berlaku? Apa itu samurai misalnya? Mengapa mereka bertindak demikian? Apa itu ninja? Ini semua menunjukkan nilai-nilai perwatakan yang mempertahankan maruah mereka. Kita tidak ada itu. Dalam pendidikan kita, soal maruah ini tidak ada. Sebab itu kita nak kembali balik kepada falsafah pendidikan kebangsaan ini. Kerana di situlah letaknya benih maruah tadi. Bila kita bercakap tentang falsafah itu sendiri, di mana maruah pendidikan itu. Sekarang ni pendidikan kita boleh dijual beli begitu saja. Apabila Tan Sri menyebutkan ini, dan saya kaitkan dengan anekdot yang saya bawakan tadi soal sikap, kenapa saya tidak merasa sensitif terhadap Jepun yang pernah menjadi penjajah. Baru-baru ini juga saya membuat posting berkait tentang mengapa tidak kita ketengahkan istilah Melayu untuk beberapa istilah Inggeris yang sudah sebati dengan fikrah kita. Ada saja yang menganggap, bahkan mereka juga Melayu, mengkritik saya, mengatakan terima saja, embrace saja, tanpa kerana kita perlu bergerak ke hadapan. Dan ini realitinya. Saya lihat dalam konteks Malaysia, majoriti masyarakat Melayu Muslim, kita sangat permisif dan kita sangat apologetic, sehingga kan kita bersedia saja mengorbankan memori bangsa demi mencapai kemajuan yang tidak berada di dalam bangsa lain. Dan di situ social capital, adakah saya terlalu mengkritik bangsa sendiri dalam konteks sedemikian? Dan kerana saya melihat social capitalnya tidak ada kalau ingin membangunkan Malaysia ini lebih cepat daripada Hiroshima. Saya dua kontradiksi yang saya nampak. Mengapa kita perlu menekankan kepada budaya Jepun, kesan penjajahan Jepun? Mengapa kita tidak melihat kesan penjajahan Inggeris yang lebih lama dan lebih teruk? Mengapa kita, kalau bahasa Inggeris itu okey saja, pakaian Inggeris itu okey saja, pergi ke London itu satu nikmat yang besar, ya. Mengapa kalau bahasa Inggeris ataupun benda-benda yang berkenaan dengan penjajahan Inggeris kita okey saja, mengapa Jepun tidak boleh? Ini satu pemikiran yang saya rasa perlu juga mendapat satu penyelarasan. Kalau bercakap tentang istilah, kalau kita ambil orang Jepun, mereka tidak menterjemah istilah mereka. Kalau Kaizen itu Kaizen. Kita je yang menukarkan sebagai penambahbaikan berterusan. Ya. Ikigai tetap Ikigai. Mereka belajar sains dalam bahasa Jepun. Belajar dalam bahasa Jepun. Okay. Ya. Dan istilah-istilahnya adalah istilah mereka sendiri daripada dipinjam-pinjam tempat lain. Ini lagi sekali menampakkan bahawa mereka menjaga budaya mereka dalam memegang bahasa mereka supaya nilai dalam bahasa itu kekal. Okay. Kalau kita tukarkan, kalau sejahtera ini misalnya lah, kita terjemahkan kepada well-being, dia sudah bukan sejahtera lagi. Ya. Jadi itu dia, saya nampak orang Jepun ni dia kekal dalam hal itu. Mereka percaya bahawa nilai yang mereka bawa adalah nilai yang boleh membantu mereka untuk mara ke hadapan tanpa mencairkannya dalam bentuk yang lain. Ambil juga misalnya teknologi. Ya. Saya telah ceritakan dari itu, kalau kita handphone misalnya, masuk saja ke tempat awam, handphone masuk dalam beg.
Mereka tidak menggunakan handphone macam kita menggunakan sewenang-wenangnya di tempat di kenderaan baik, di mana-mana baik. Ini adalah nilai-nilai yang mereka bawa menjaga ketenteraman masyarakat mereka dan bagaimana mereka mendampingi satu sama lain. Bila saya tanya mengapa, kita kata you are disturbing the other person. Ya, kita mengganggu orang lain apabila kita menggunakan telefon kita, kerana ini keheningan ini untuk semua orang, bukan untuk dia saja. So cara membawa social capital yang Syed katakan tadi adalah satu benda yang sudah diterap sejak awal lagi sampailah mereka dewasa dalam apa ni. Saya pernah melihat misalnya anak muda menegur orang tua kerana menggunakan handphone dalam kereta api. Sampai begitu sekali mereka menjaga tata susila bagaimana mereka patut bergaul dalam masyarakat awam sedemikian. Tan Sri bercakap tadi, saya mencuplik semula pandangan besar Tan Sri soal transformasi pendidikan yang tidak berlaku dengan kemas, soal citra bangsa, soal persepsi baru terhadap sejarah. Saya pernah mendengar Profesor Khoo Kay Kim menyatakan bahawa antara cabaran membina citra bangsa yang tepat adalah dalam konteks memurnikan semula kefahaman kita tentang sejarah adalah kerana pendidikan sejarah kita di Malaysia terlalu memberikan cerminan politikal dan bukan sejarah budaya. Itu yang saya pernah dengar daripada Profesor Khoo Kay Kim. Tan Sri boleh bersetuju dengan pandangan itu? Saya setuju. Yang banyak mengkecamukkan kita ini adalah politik. Dan politik kita pun tidak ada maruah. Politik kita pun tidak ada nilai. Nilainya asyik bergolak saja. Kita lihatlah sekarang ni yang melompat ke sana, melompat ke sini. Jadi pegangan politik kita tidak ada. Seolah-olah politik kita ni untuk diri sendiri saja, yang dikatakan untuk membina masyarakat umum, tapi kesudahannya kalau kita lihat penilaiannya adalah untuk segelintir, sekelompok orang. Ini merata-rata, bukan satu parti politik. Sekarang ini lebih jelas dalam keadaan COVID-19 ini, soal nilai ini menjadi satu perkara yang cukup jelas bagi saya. Di mana terletaknya nilai. Kalau kita bercakap tentang politik, kita bercakap tentang COVID-19, kita memerlukan kesepakatan sosial. Orang politik tidak boleh bersepakat dalam hal ini. Jadi maknanya kita meletakkan diri kita dalam bahaya yang kita cuba tangani dalam konteks COVID-19 ini hanya dalam bentuk kepura-puraan lah. Rakyat didenda apabila tidak memakai topeng, tapi dalam cerita yang lain kita menghalalkan saja. Sekaligus mengingatkan saya Tan Sri, di dalam polemik dialog sejahtera inilah Tan Sri menyatakan ianya bukan social distancing tetapi physical distancing. Dan akhirnya diterima sebagai satu convention yang rasmi. Dan kita nak tambah, kita kata physical distancing with social bonding. Betul. Maknanya kita menjarakkan secara fizikal, tapi dari segi sanubarinya kita masih tetap sama. Ini tidak berlaku di Malaysia. Yang sepatutnya dipupuk. Betul. Tan Sri, kita bercakap tentang kota sejahtera dibina di atas debu Hiroshima. Bunyinya agak sastra, tetapi kita besar perbincangan kita tadi sehingga melanjut kepada 4IR dan juga kepada social capital dan realiti kita mengkritik cerminan diri. Tahniah di atas acara pada hari ini dan juga buku-buku yang ditangani dalam acara pada hari ini. The Ashes of Hiroshima merupakan terjemahan daripada Debu Hiroshima oleh Osman Putih, menceritakan tentang ayahanda Tan Sri sendiri sebagai anak muda yang berada ketika mana bom itu diledakkan di sana. Dan kita juga merasa ingin menzahirkan rasa kecewa kita di atas insiden yang juga berlaku di Beirut. Justru mari sama-sama kita tutup dengan membacakan umul kitab kepada mereka yang telah pergi dengan sebab keguruhan yang berlaku di seluruh dunia pada hari ini, dan kepada pastinya sanak saudara kita, umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tan Sri, moga tidak serik dengan saya. InsyaAllah. Banyak lagi yang ingin saya congkil pandangan Tan Sri, dan terima kasih kepada semua yang mengikuti Dialog Sejahtera. Untuk kesekian kalinya, insyaAllah Saban Khamis kita akan menampilkan lagi lebih banyak idea-idea berkait tentang mengarus perdanakan sejahtera sebagai satu agenda yang milik kita secara utuhnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.